Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelapangan, kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu dan juga telah menurunkan hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah, hujan yang penuh keberkatan insya-Allah, ya. Dan kita mengharapkan Allah ridha kepada kita, Allah jadikan kita di antara hamba yang terpilih yang sebagai penuntut ilmu yang akan dipermudahkan bagi jalan kita ke syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, maaf atas kelewatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih lagi bicarakan surah Al-Maidah di antara ayat-ayat yang terakhir yang akan kita bicarakan, dan sampai ayat yang terakhir ini berbicarakan tentang Nabi Isa AS dan juga golongan yang terpilih Hawariyun, ya, Hawariyun yang mana disebutkan di antara pendukung-pendukung, penolong-penolong bagi Nabi Isa AS. Karena dalam kisah Nabi Isa AS kita akan menyaksikan beberapa percubaan membunuhnya, selain dilakukan dengan berbagai perkara, dan penentangan itu sudah tentu dari pihak-pihak yang tertentu, pihak yang berkuasa. Dan ianya merupakan satu perkara yang menarik setelah kita membacakan bagaimana doa yang dibaca oleh Ibu Maryam itu sendiri dari keluarga Ali Imran. Dengan doa itulah maka akhirnya Isa AS dipelihara sampai sekarang ini. Tak ada siapa pun boleh menyentuhnya, syaitan lagilah jauh, ya. Oleh kerana itu doa-doa macam tu kena dipraktikalkan, baca. Nampak budak kecil, baby kecil, bacakan doa tu. Kalau bukan anak kita pun, ya, anak orang pun yang kecil-kecil comel-comel tu, jangan alah comel sekadar begitu je, tak usah ya tembam apa lagi nak disebut. Tak, bacakan doa untuk dia. Ya, kerana itu doa yang penting, ya, untuk melindungkan dia daripada gangguan syaitan. Dan kita saksikan kesan daripada doa Mak Maryam itu, akhirnya Maryam alhamdulillah dipelihara dan diberikan kebaikan. Bahkan Isa alaihissalam, anak dia itu pun mendapat satu perlindungan Allah yang begitu besar, ya, sampai sekarang syaitan tidak mampu untuk mengganggunya. Baik, jadi itu dia. Kita mungkinlah kita tak ada didoakan, jadi syaitan banyak ganggu kita, kan? Ngacau. Baik, kita baca ayat yang ke-110. Ya, kita teruskan baca ni, lepas tu kita sambungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam,
Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih di dalam buaian dan sudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dan ingat pula waktu kamu membentuk dari tanah satu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuh orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahawa sesungguhnya kami adalah orang yang patuh kepada seruanmu. Baik. Ayat ini merupakan ayat yang mana pengiktirafan bahawa Nabi Isa AS yang tidak mempunyai bapa dan dikuatkan dengan roh ataupun yang diberikan kelebihan kepada hanya Isa AS. Namun penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Ya, di mana penciptaan Isa dan Adam adalah satu penciptaan yang menarik yang Allah jadikan tanpa mempunyai ayah. Ya, bagi Isa tidak mempunyai ayah tetapi ada ibu, dan bagi Adam tidak mempunyai ayah dan ibu. Ya, dan Hawa pula begitu juga kejadian yang unik. Tetapi kejadian ini hanya khas untuk mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada selain daripada itu. Ya, jangan pula ada yang muncul kata jadi daripada anak buluh betung pula kan. Itu cerita kartun. Ya. Jadi lahir daripada buluh. Okey. Jadi ini semua cerita-cerita yang perlu kita ambilkan sebagai dalil, ya, sebagai bukti yang mana Allah jadikan bila dia nakkan suatu kun fayakun, maka jadilah. Dan itu hak Allah, jangan kita bicara. Kenapa hak ini tidak dimiliki melainkan satu kalimah yang disebutkan kalimah Rabb. Bila tauhid rububiyah, itulah dia tauhid rububiyah. Yang kita duk bicara tauhid rububiyah ini ialah kalimah Rabb itu difahami dengan keagungan, kehebatan, kedahsyatan. Apa nak sebut dia, saya tak tahu nak terang. Tapi bila sebut kalimah Rabb, minda saya dah zap kat situ. Ya, bila sebut kalimah Rabb ada perasaan. Bagi saya ada perasaan. Saya minta tuan-tuan dan puan berlatih adakan perasaan. Kerana di situ akan saksikan kemanisan beriman dengan Allah. Kalau tak ada perasaan, masalah. Pasal kalimah Rabb, kalimah Allah tu digabungkan, dia menjadikan satu kalimah yang agung sebenarnya. Kalimah yang cukup agung, yang tidak boleh dipermainkan. Itu pasal kalimah Allah, kenapa? Ya, sebenarnya orang Islam sahaja, itu pun orang Islam terbahagi berbagai-bagai. Ya, bila ada isu satu ketika dulu kalimah Allah kan, yang kita tak bagi orang kafir sebut. Kerana mereka menyebut bukan kerana apa? Kerana dakwah mereka, daiyah mereka untuk tarik orang Islam keluar daripada Islam. Mereka tidak meletakkan kalimah Allah itu dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan nama Allah, kalimah Allah itu dengan sebenar-benarnya. Tara orang Islam ni pun sendiri tak meletakkan kalimah Allah tu pada tempat yang betul. Betul? Kan? Yang sampai 73 golongan itu satu je yang meletakkan. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Mereka boleh takwilkan, boleh tafsirkan Allah mengikut akal mereka. Ya, mentakwilkan, mentafsirkan Allah itu ikut syok-syok mereka. Allah tak ada tempat, Allah di mana-mana, kan? Jadi sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Allah di mana? Ar-Rahmanu ala arsy istawa.
Tu settle masalah. Tetapi mereka tak beriman. Itu di antara orang Islam. Ini kan pula orang kafir yang macam Yahudi kata tangan Allah terikat. Apa lagi dia kata? Ya Allah kedekut. Lagi apa dia kata? Berbagai-bagai perkataan yang dia kata. Orang Nasrani mengatakan Allah itu berkonsep Trinity, ada isteri, ada anak. Jadi itu di antara perkara yang lain daripada yang lain. Oleh kerana itu saya harap kita berlatih dalam siri beriman kepada Allah. Biar sebelum kita mati paling kurang kita dapat merasakan bila sebut kalimah Allah tu satu keagungan. Ya, saya minta sangat kerana dia akan merasa kemanisan. Kena berlatih. Ya, jangan biarkan. Kalau tidak kita akan bila dengar azan pun buat ada aja. Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada apa-apa. Jangan. Ya, kena ada perasaan sedikit. Kena latih. Kerana ianya bukan main-main. Kerana bila kita disebutkan di hari kematian kita, ya, bila hari kematian kita, bila datang malaikat maut, dia mengatakan ya ayuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah dalam keadaan Allah suka kepada kamu. Ui, waktu tu kemuncak, ya, kemuncak kesukaan kita kerana kita nak bertemu dengan pencipta kita. Okey, baik. Jadi insya-Allah. Baik, dalam kisah ni qala Allah, dan ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putera Maryam, ingatkan nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Qudus. Dengan arti kata lain, kita pun kena mengingatkan merasa syukur dengan pemberian Allah kepada kita sekarang ni. Ya, daripada kecil Allah jadikan kita sampai ke besar ni. Bayangkan kita lahir-lahir itu tak ada siapa lah yang kita nak berpaut, melainkan Allah letakkan hati, ya, perasaan sayang dia kepada ibu kita dan ayah kita. Kan letak dicampaknya kita. Ya, macam mana yang kita saksikan, naudzubillah, anak luar nikah yang dicampak dalam sungai, diletak tepi tu, diletak kat sana sini sampai anjing pun gonggong budak tu, ya, baby. Ya, tapi Allah campakkan perasaan sayang kepada ibu dan ayah kita. Bersyukur pada Allah, bersyukur pada mak dan ayah kita, ya, sentiasa doa untuk dia. Okey, untuk mereka berdua yang mana disebabkan mereka lah menyebabkan kita alhamdulillah sampai ke hari ini. Jadi Allah suruh kita ingat, ya, ingatkan nikmat. Ingatkan nikmat ini merupakan nikmat kepada kita dan nikmat yang Allah bagi kepada mak bapak kita. Bagaimana dicampakkan rahmat itu sehingga kan dalam hadis menceritakan seekor lembu atau unta tu ataupun kijang tu menunjukkan kasih sayang mereka kepada anaknya sampai waktu anak tu nak menyusu dia angkatkan sikit kaki supaya tak terasa anak tu susah payahnya, kan. Macam kucing lah, kucing kan. Macam mana bila menyusu, kan, kita tengok kucing senang sikit dapat tengok tiap-tiap hari. Ya, dia menyusukan anak, dia angkatnya kaki, kan, anak pun menyusu. Okey? Baik. Jadi ini di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah membicarakan lagi, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasamu. Yakni waktu dalam buayan, Nabi Isa AS termasuk orang-orang baby-baby yang boleh berbicara. Okey, dia dalam beberapa riwayat ada kata 3, ada kata 4. Cepat. Siapa lagi? Cakap banyak tak ada? Ada RM10. RM1. RM1. Cepat. Cepat. Tak cik main buka handphone. Tak ingat nama. Okey. Dalam riwayat mengatakan 3, ada riwayat yang lain mengatakan 4 dan berselisih pandangan. Ada yang kata 5. Namun yang 3 tu melalui satu riwayat yang sahih. Okey, pertama Nabi Isa AS. Okey, yang kedua saksi Juraij, yang orang soleh tu, kan, orang soleh yang kerja beribadat, solat sampai mak datang pun dia sibuk dengan solat sunat, kan. Di situ mengatakan bila bertemu yang wajib, mak tu wajib dijawab. Ya, solat sunat, maka tinggalkan sunat, ambil yang wajib. Faham? Awak mak panggil, awak jawab tak? Ya, jawab. Lepas tu main game. Okey, baik, good. Baik. Jadi Juraij yang ketiga. Siapa lagi? Dia ada itulah, dia berkaitan dengan seorang lelaki yang baby wanita ni sedang sedang menyusukan baby dia tu. Tiba-tiba lalu seorang yang megah dengan kuda yang hebat
dan pakaian yang hebat. Lalu baby ni, mak dia kata, ya Allah, jadikanlah baby aku ni seperti dia. Ya, seperti lelaki yang hebat ni. Lalu baby ni keluarkan puting susu tu, dia kata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Terkejut mak dia. Kan? Lepas tu datang orang pukul, orang tangkap seorang miskin tu, dipukul, dikatakan mencuri. Lalu dia katakan, ya Allah, jangan jadikan baby aku seperti dia. Tiba-tiba baby tu bercakap, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Lalu dia bertanyalah. Ya, mak dia pun terkejut, dia bertanya, kenapa aku doa yang tu kamu kata tak? Yang ni kata tak apa. Ya, nak jadi macam tu. Lalu dia mengatakan bahawa lelaki itu yang menaiki kuda yang hebat tu adalah orang yang takabur. Ya, walaupun nampak hebat tapi dia sombong dan dia bersikap keras dengan manusia. Tetapi lelaki yang ditangkap, ya, yang dihina sebagai pencuri, walaupun dia miskin, tetapi dia bukan pencuri, dia adalah orang yang soleh, orang yang baik. Tu je. Di stop, lepas tu tanya lagi, tak jawab. Rupanya tak boleh jawab dah. Hak tu je. Ya, baik. Itu satu. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan, di antara baby yang boleh berbicara adalah baby dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang ditanam, yang dibakar ramai-ramai tu, ya, yang dibakar. Katanya ada satu video Palestin yang dibakar baru ni. Ya. Yang dibakar dalam parit yang besar, dilontar, siapa yang beriman dibakar, dibunuh. Kisah budak tu lah, ahli sihir tu kan, dibunuh dalam keadaan dibakar. Namun begitu, waktu wanita tu sedang memegang baby tu, serba salah dia. Takkanlah sebab aku baby ni mati, kan? Maka di saat itulah baby tu bercakap, wahai ibu di atas jalan kebenaran, kan? Lalu mati bersama. Okey. Jadi itu kalau ikut riwayat beberapa, dan ada yang menceritakan Masyitah, wanita yang menjadi tukang sisir Fir'aun, tapi sanad dia ada masalah sedikitnya tu. Dan saksi pada Nabi Yusuf pun tak sahih, yang tu tak sahih. Ya. Namun ala kulli hal, itulah baby yang boleh berbicara. Dan ada yang mengatakan Rasulullah boleh berbicara waktu jadi baby, waktu dia baby, dia kata apa? Ummati, umatku, tak sahih. Ya, tak sahih. Adalah sana boleh tempat. Baik. Selain daripada tu, baby tak erti nak bercakap. Kemudian Allah mengatakan, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan. Kenapa? Ini merupakan satu perkara yang menarik, kerana untuk melepaskan tuduhan kepada Maryam bahawa Maryam berzina. Ya, Maryam berzina, anak yang dikandungkan itu adalah anak zina. Maka Allah memberikan dia boleh berbicara di saat di dalam buayan. Ini berdalilkan dalam, buka surah Maryam, kita tengok. Surah Maryam muka surat 307 ayat yang ke-27. Surah yang ke-19, juzuk ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Maka Maryam membawa baby itu kepada kaumnya dengan mengendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina. Okey, ini menunjukkan bahawa ya, Maryam adalah silsilah orang yang salihah. Tetapi ujian yang Allah uji ini yang mengangkatkan darajatnya di antara wanita yang terbaik di muka bumi. Maka ujiannya apabila Allah
jadikan kebesarannya, menunjukkan kehebatan Allah melalui Maryam yang tidak memiliki suami tapi boleh melahirkan anak. Dalam kisah Maryam dengan Zakaria ni, satu benda yang kita bicara memang ajaib. Satu benda yang tak masuk di akal, tetapi iman membenarkan. Ya, ini di antara perkara iman yang membenarkan. Okey. Dalam kisah Zakaria yang berdoa yang kita bacakan pelajaran lepas, bagaimana keadaan yang dah tua, isteri pula mandul, tetapi kesan doa yang betul kita berdoa kepada Allah, maka akhirnya mustajab doa tersebut. Oleh kerana itu jangan berputus asa dengan doa. Ya, bila kita berbicara tentang doa, bila kita beriman dengan Allah, itu pasal kaitan bila kita sebut Rabb, sebut Allah tu, bila kita berdoa tu lain rasanya. Berbeza kita sebut Allah kalau tak terasa apa-apa. Tetapi bila kita sebut berdoa, biar kita faham tentang kedudukan Allah itu sebagai Rabb yang akan menerima doa kita, jangan takut. Ya, dahsyat. Melalui apa yang kita lihat, sejarah-sejarah ya, sampaikan satu perkara yang kita tak sangka berlaku. Di antaranya kisah ni lah. Kisah Zakaria. Ya, memang tak sangka. Allah boleh melepaskan satu perkara yang kita tak sangka. Tapi bagaimana keimanan kita itu yang diambil kira. Baik. Jadi dalam bab ini dikatakan, wahai Maryam, wahai saudara perempuan Harun, ya, ayahmu sekali-kali bukan seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukan seorang penzina. Okey? Adik-adik, kita kena faham bahawa apa? Jaga nama baik mak dan ayah kita. Faham? Tu kenapa jauh ke sana sini? Ni orang lain ke apa? Tak geng kan? Bukan geng. Oh, tak geng. Okey, tak apa. Baik. Jadi kalau kita tak boleh nak bagi mak ayah bantuan, janganlah burukkan nama mak ayah kita. Jadi anak yang baik, anak yang soleh, ya. Baik, dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa keturunan ini bukan keturunan sebarangan. Kemudian Allah ceritakan lagi, ya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lalu Maryam menunjukkan kepada anaknya, yakni anaknya. Kenapa Maryam tunjuk? Pasal dia bernazar tak mau berbicara, kan? Bernazar berpuasa tak mau berbicara. Di sini datang puasa, dia ada kategori, ya. Puasa yang tak makan satu, puasa mulut satu, ya. Pada ayat ini yang ulama membahaskan, bila sebut puasa dia ada lafaz-lafaz tertentu, kan? Dan di sini juga datang bahawa barang siapa yang berpuasa, berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat melainkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Kerana tak jaga mulut dia berpuasa juga. Ya, nak mengumpat, nak mengata. Maaf tanya, kita dah berhenti dah mengumpat mengata orang ni? Jemaah kita ni. Macam tak ya je. Kena berlatih kan? Ya, kena berlatih kan? Kena cuba. Terutamanya orang perempuan lah. Ya. Orang lelaki pun serupa. Aduh. Dalam Facebook. Dah. Saya mengharapkan, ya, jangan sampai kita menangis di akhirat kelak. Ya, kita akan diisytiharkan muflis. Ya, terutamanya orang mengaji Quran dan Sunnah kena pegang benda-benda yang begini. Ya, itu asas sebenarnya dalam muamalah kita dengan manusia. Jangan mengumpat, jangan nak bicara peribadi hal orang, melainkan yang baik je. Kalau tak, baik diam. Buka je nama orang, habis. Ya, buka je nama. Kalau tak buka nama, tak apa lagi. Tapi orang nak tahu siapa ya, siapa. Tak cerita orang, tak syok pula kan. Biarkan. Jangan bicaralah nama orang. Aduh, ya fitih ya. Okey, di sini menunjukkan dalam ayat yang sebelum ni, kalau kita ikutkan ayat 26 tu, dia kata aku bernazar lirrahman sauman, yakni puasa, bukan puasa makan tetapi puasa berbicara. Okey. Maka di sinilah fa asyarat, dia menunjukkan kepada baby tersebut. Maka mereka berkata, macam mana kami nak berbicara kepada baby yang dalam buaian? Okey. Maka lalu qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Okey. Jadi ayat ni jelas kepada kita bahawa itulah dia Isa alaihissalam. Dan pada ayat ini juga yang kita baca tadi dalam surah Al-Ma'idah menceritakan mukjizat-mukjizat yang dimilikinya. Okey? Mukjizat-mukjizat yang dimilikinya, cuba tengok ayat tu di akhirnya biizni, dengan izinku, yakni dengan izin Allah. Ini adalah satu perkara yang amat penting bagi kita akidah ahli sunnah wal jamaah, supaya kita faham elok-elok akidah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Bahawa kita ni tak mampu apa-apa. Para nabi pun tak mampu apa-apa. Mereka semua menunggu wahyu daripada Allah ataupun pertolongan daripada Allah. Asas tu. Dan kalau kita nak minta hanya kepada Allah, ya, istighatsah yang disebutkan sehari dua ni dengan kalimah yang banyak, istighatsah, perkataan ni tengah sibuk dibicarakan. Bila sebut istighatsah, satu pertolongan yang dikaitkan, kadang-kadang perkara tu tidak siapa yang boleh mampu melakukan melainkan Allah. Ya, macam menghidupkan orang mati. Ya, hanya Allah. Ya, nak minta tolong apa? Satu perkara yang misalnya kapal na'udzubillah, kapal terbang tu tengah terbang tiba-tiba nak jatuh. Pada siapa kita nak tolong? Minta tolong? Allah. Kerana waktu tu dah memang kritikal. Sama ada Allah nak menyelamatkan kita ataupun kita mati, wallahu a'lam, itu urusan Allah. Tetapi waktu itulah kita kena istighatsah kepada Allah, minta pertolongan Allah bulat-bulat. Dan tidak diajar dalam agama kita minta tolong pada wali kutub, apa lagi? Abuya. Berbahaya ya. Ini akidah tauhid. Waktu tu kita memang minta kepada Allah. Hatta orang yang katanya tak ada agama pun, dia akan tunjuk ke langit juga. Otak dia kepada satu. Walaupun dia tak tahu nak sebut Allah tu, tetapi itulah Tuhan yang sebenar, dia minta pertolongan. Okey? Jadi dalam kisah Abuya ni, ya, diarahkan anak-anak buah dia ataupun pengikutnya meminta kepada Abuya. ATK, Abuya, tolonglah kami. Ya, jahat. Akidah batil, rosak. Dia adalah satu agama baru. Kalau ikutkan, memang satu agama baru. Kalau dah jadikan Abuya itu sebagai Tuhan kedua, satu agama baru. Dan kita dengar pun dia ada rukun iman yang ketujuh. Apa dia? Beriman kepada berkat Abuya. Sakit tak? Dia tak boleh bila nak sembang tu, mula sakit kepala, nak tarik tangan tu, ram kan dia. La ilaha illallah. Contoh ada perempuan, okay, saya bacakan satu hadis mengingatkan kita. Ini menjelang dunia kiamat yang Rasulullah kata akan muncul orang yang mengaku nabi, ya, mengaku nabi di akhir zaman ni, dikatakan sampai 30 atau 40, ya, yang mana kemuncaknya Dajjal, kan. Rasulullah mengatakan jika Dajjal itu muncul sewaktu, ya, para nabi semua mewasiatkan kepada kaumnya tentang Dajjal, kan. Ustaz Nabi Nuh alaihissalam mewasiatkan kaum dia tentang kemunculan Dajjal. Dan aku juga mewasiatkan kamu, mengingatkan kamu tentang kemunculan Dajjal. Dia bagi tahu sifatnya. Kemudian Rasulullah kata, kalau Dajjal itu muncul di waktu aku masih hidup, maka aku yang akan berhujah dengannya. Wa ana hajijuhu. Kalimah tu hajij, hujah, berhujah.
Berarti bila sebut berhujah, kita menyaksikan Rasulullah berhujah dengan ahli kitab. Ya, kita berhujah dengan ahli kitab, berdebat dengan Quran dan Sunnah. Ya, berdebat dengan wahyu. Okey. Dan kalau aku mati, aku tak ada, maka kamulah berhujah dengan kamu sendirilah yang pertahankan dengan hujah-hujah. Dengan arti kata ilmu kena ada. Dia tak boleh kita hidup ni tanpa ilmu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang Sang Ta'lim memberikan ruang pada kita untuk menuntut ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Ingat ya, dia rasa lain ya. Dia rasa panas sikit. Kenapa? Kerana Rasulullah telah mengisytiharkan golongan ini akan muncul di akhir zaman. Bukan Mahdi, bukan apa, golongan-golongan yang ni. Tetapi Imam Mahdi yang bakal muncul pun, dia akan membawa panji Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Zahir, muncul. La yadurruhum man khazalahum. Tak ada siapa yang boleh memudaratkan mereka ini. Hatta ya'tiyal amrullah. Sehingga datang keputusan Allah. Apa dia? Menang ataupun mati syahid. Dan golongan ini muncul. Siapa dia? Quran dan Sunnah. Yang mana dipegangkan Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Itulah dia. Kalau kita lah. Siapa yang nak, teruskan perjalanan. Pegang Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Walaupun kita rasa kita lok-lak sikit lah, apa tak apa. Pegang. Kerana kemunculan ini diharapkan oleh semua ummah. Tapi mereka tak menepati. Dan ingat, golongan ini dalam keadaan berbahaya. Ya, ditakuti. Orang Yahudi, Kristian amat takut golongan ini muncul. Hatta orang ahli bid'ah pun dah takut. Ya, tapi mereka tak faham. Dan dikuatkan lagi dengan hujah. Rasulullah ingatkan kepada kita. Ya, ini penting ya. Dengar ya. Saya agak tertarik bila tengok tu, ya Allah, memang terkena masyarakat kita. Walaupun itu pasal kita kena faham ya, kebenaran al-haqqu la yurafu birrijal, ta'riful haqqa wa ta'rifur rijal. Kebenaran itu kamu tidak lihat kepada orang tu pakai jubah serban macam ustaz ni ke, janggut apa semua, tetapi kamu kenal kebenaran, kamu tahu siapa dia. Dan kita kena tahu benda asas ya. 73 golongan, satu je betul, 72 sesat. Kena tahu perbezaan dia. Kena tahu sangat-sangat. Tapi yang paling penting Al-Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik itu asas. Ya. Bila kamu mendengar Dajjal, jangan kamu pergi ke tempat Dajjal. Ataupun jangan kita. Sekarang mungkin tak pergi, tapi handphone kita boleh buka kan. Berhati-hati. Sehingga orang pergi ke situ dan dia mendengar tentang Dajjal, lalu dia berbahas-bahas, dia ingat dia selamat. Oh, aku selamat kan. Rupanya dia dah masuk dengan kelompok Dajjal. Masuk dah. Dia tak sedar dia dah masuk. Dan saya menyaksikan dalam Global Ikhwan begitu kedudukannya. Ya, dah masuk urusan syirik, urusan khurafat, urusan berbagai-bagai, dah hancur Islam tu. Dia masih menyangka dia Islam. Ui, berbahaya. Kalau macam itulah Dajjal muncul, berbahaya kita. Kita tak dapat nak membeza. Dajjal tidak muncul dalam bentuk kekafiran dia. Oh, kalau datang bentuk orang kafir, kita boleh elak, kan? Tetapi masalahnya dia datang dalam bentuk orang Islam. Khomeini datang dalam bentuk orang Islam, berapa ramai yang rosak. Dengan jubah dia yang besar, dengan wanita-wanitanya, Masya Allah kan. Kita tengok, dahsyat. Tetapi apa perempuan yang Syiah di Indonesia, dia kata apa? Kami beriman dengan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Dan kami tak beriman dengan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad. Gila. Jahat ya? Nampak tak? Tuan-tuan dan puan, fitnah. Kita berada di zaman fitnah. Fitnah ini bukan fitnah main-mainan. Fitnah kaum-kaum terdahulu dikumpulkan di sini. Fitnah kita pula zaman sekarang ni. Bercampur baur, hancur. Kalau tak ada kekuatan iman, kekuatan ilmu yang tepat, habis. Belum tentu kita selamat. Ni generasi muda lagi, ya. Belum tentu selamat. Oleh kerana itu tanggungjawab kita yang mempertahankan diri ialah anak-anak kita. Seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Apa-apa akidah saya tekankan. Kerana dia penentu syurga neraka kita. Okey? Baik. Dalam bab ini kita akan menyaksikan ya, Dajjal akan memperkenalkan banyak-banyak istidraj dia. Kalau kita sebut
Istidraj adalah kelebihan yang Allah beri kepada dia. Di antaranya tempat yang dikatakan tandus, hujan turun menjadi tempat yang subur. Tempat yang subur ditanduskan, dan berbagai-bagai perkara-perkara yang dibuat, terutamanya hari waktu dia berada di cuba nak masuk ke Madinah tapi tak dapat ya. Waktu itu adalah waktu yang dahsyat ya. Peristiwa ni agak dahsyat. Saya tak tahu bila, tetapi kita bagi orang yang pergi umrah ke haji kan, kena sentiasa dalam minda bersiap sedia minta pertolongan Allah. Tak ada apa-apalah, tapi risau kan. Dengan apa yang berlaku di tanah Arab sekarang ni pun, kita nampak ada yang disebutkan program Israel Raya ya, kerajaan Israel yang besar. Mereka dalam proses ya. Dan sekarang ni mereka sedang menumpu ialah mengambil Palestin semuanya, kemudian akan ambil Lebanon. Secara kasar Lebanon tak jadi masalah ya. Lepas tu ambil Jordan, ambil Turki dan Saudi Arabia, Madinah pun termasuk, dan sebahagian daripada Mesir ya. Wallahu a'lam. Minta lindung kepada Allah. Minta lindung kepada Allah. Baik. Jom kita lihat balik ayat ni. Dan pada ayat ini Allah ceritakan wa istakhluqu minat-tini ka hay'ati at-tayri bi idzni fatanfuhu fiha fatakunu tayran bi idzni. Waktu Nabi Isa membuat patung bentuk seperti burung, lalu dengan izin aku ya, kemudian ditiupkan, tiup, lalu roh berlaku pada itu bi idzni, menjadi seekor burung yang betul dengan izin aku. Kalimah ini adalah kalimah yang penting. Kenapa? Hanya bersifat rab sahaja yang boleh membuat perkara tersebut. Tetapi bila Allah lapik biizni, dengan izin aku, menunjukkan Isa hanya membuat dan dia bukan Tuhan. Okey. Kemudian wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni, dan mengubat orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. Ya, lahir-lahir dia buta. Ingat ya, lahir-lahir buta memang tak ada ubat dah. Siapa pun tak boleh ubat. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Isa boleh buat. Ya, dia bukan buta macam Piramli itu, ya, nak ku tangis tiada berair mata, ya. Tetapi dia buta memang lahir. Kalau buta macam itu mungkinlah katrak dia ke apa ke kan. Jadi tetapi bila dah buta waktu lahir, maka adalah satu perkara yang mustahil. Tetapi Allah berikan kelebihan kepada Isa AS, ya, dengan cara dia menyapukan saja. Itu pasal nama dia Al-Masih. Ya, dia berkata masaha, menyapu. Ya, Al-Masih, dia sapu sihat. Orang penyakit sopak disapu sihat. Kerana sopak adalah satu perkara penyakit yang agak maaf kata dia agak menggelikan, ya, dan terutamanya pada hari Rabu dia agak kuat menyala-nyala, dia kemerah-merahan. Dan ini adalah ujian sebenarnya. Namun ada peluang untuk sihat. Banyak berdoa, dan contohnya yang sihat cuma tinggal sebesar ibu jari. Siapa dia? Ayo, aku pandai. Asyik baik. Okay, Uwais Al-Qarni, yang Rasulullah sifatkan muncul seorang lelaki yang doa dia mustajab, yang Sayyidina Umar tunggu dia. Ya, Uwais Al-Qarni, yang mana sopak dia tinggal sebesar ibu jari. Ya, baik. Kemudian Allah ceritakan, ya, penyakit baras, penyakit sopak, wa istukhrijul mauta biizni, dia boleh hidupkan orang mati biizni. Ya, ini di antara perkara yang agak sukar untuk kita fahami. Ya, tetapi itu kelebihan yang Allah bagi. Karena dalam kejadian, beberapa kejadian mukjizat para nabi, seperti kisah Nabi Musa, ya, orang mati hidup berbicara, lepas tu dia mati balik. Ya, dalam kisah Al-Baqarah, kisah yang dipukulkan dengan beberapa salah satu anggota badan lembu tu, okey, berbicara. Dan juga ada beberapa perkara yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan seorang nabi itu, ya, menyeru pada orang yang mati, lalu mereka bangun, tapi lepas tu mati baliklah. Ini semua mukjizat mengikut zaman para nabi. Okey. Namun begitu ada golongan yang tak mati, tapi seperti dimatikan. Siapa dia? Seperti Ashabul Kahfi. Okey, Ashabul Kahfi yang dikatakan mereka itu ditidurkan
selama 300 tahun lebih. Pernah dengar? Kahfi. Okey, 300 tahun lebih, dan membuktikan mereka ini bukan terus nampak macam tua, tak. Dia mati, dia tidur kan? Yalah, tidurlah. Tapi kita tidur terus kan? Tidur macam mati juga kadang-kadang. Okey, dia pengsan kan, tetapi dia bergerak kan? Yang disebutkan dalam Quran. Dia pusing kanan, pusing kiri, dan tidurnya mata terbeliak. Tidur terjaga. Ada tak orang tidur terjaga? Bukan tidur terjaga, tidur mata terbuka. Ya Allah, saya kena waktu belajar kat pondok tu. Budak ni mamak-mamak sikit kan. Dia pula jenis pakai celak kan. Dia tidur malam kan. Kita pun tidur kat pondok sama-sama kan. Tiba-tiba dia bangun tengah malam, duduk. Mata dia macam tu, macam gini. La ilaha illallah, saya terkejut. Dik. Dia diam. Mata terjegir ya. Bukan mata macam ni. Mata terjegir dengan celak dia. Ui, tegak belum rumah. Dik. Dia tak cakap. Dia bangun. Ya Allah, bila dia bangun tu mula berdebar kan. Apa hal dia ni? Pergi takut ke dapur, dia ambil pisau ke apa? Tak bercakap. Kita panggil pun tak bercakap. Sampai tengah jalan, pondok tak besar macam sini ke situ. Sini ke situ je. Dia diam. Dia duduk, dia tidur balik. Kacau. Aduh. Takut saya. Ngigau. Tapi ngigau sampai buka mata. Dan inilah Ashabul Kahfi yang Allah sebutkan. Dia tidur tu, mata dia terbuka. Ya, berdalilkan jom kita tengok macam mana yang terbuka tu. Jom kita tengok je surah Kahfi. Janganlah kita buat macam tu. Mana ke surah Kahfi ni? Okey, tengok ya. Ayat dia yang mana? Okey, buka ni ayat yang ke-18. Ke surat 295. Awak tidur je, buka mata tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa dah وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Dan kamu mengira mereka itu bangun terjaga padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjur kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling lari dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Tu dia. Ya. Pasal apa? Perasaan takut. Tengok apa? Matanya terjegir. Anjing pun terjegir. Kan? Allah jadikan selama 300 tahun dalam keadaan begitu. Pasal Allah kata, kalau kamu tengok tu perasaan takut datang. Ya. Kamu lari, cabut. Kalau tidur, kita tak kisah. Kan? Bagus tu. Kalau orang nak curi tu, terkejut kan. Cabut lari. Ni dia. Ya, Ashabul Kahfi diberikan terbuka mata dia. Ya. Jangan buat. Saya pengalaman tu je, ya. Lepas tu tak adalah pula nampak orang tidur terjegir. Ya. Tapi inilah keadaan Ashabul Kahfi yang Allah pengsankan, tidurkan selama 309 tahun. Dikatakan 300 yang mengikut hanya Allah yang mengetahui, tetapi dalam keadaan mata dia terbuka. Okey. Mata dia terbuka.
Anjing pun begitu. Muka garang, mata terbuka, orang jadi pasal orang nak masuk takut. Nak masuk takut. Ya. Okey. Baik. Dan juga dikaitkan dengan kisah siapa dia? Uzair yang ditidurkan. Tapi Uzair diceritakan ditidurkan selama berapa? 100 tahun. Nak menunjukkan kedua kisah ni, Allah mampu buat yang ditidurkan tanpa mengubahkan sifat-sifat mereka. Kisah Ashabul Kahfi 300, lama tu 300 tahun lebih itu, tanpa mengubahkan janggut ke, apa ke, kuku ke, tak berubah langsung. Menyebabkan mereka tak tahu, berapa lama kita tidur ni, kan? Disebabkan apa? Rasa lapar je, itu je. Rasa lapar je. Rasanya sehari atau sehari lebih. Macam tu. Rasa lapar kita tu. Lalu dikatakan sehari atau sehari lebih. Begitu juga Uzair. Ya, dia katakan rasa macam baru. Ini biasalah kalau kadang-kadang kita tidur kan, terutamanya mereka yang bangun tahajud kan. Cuba bangun tu, lepas tu tidur balik. Kejap aja kan. Hanya lama lah kalau ikut kan. Tapi dia rasa kejap je. Okey. Waktu itulah yang menunjukkan betapa Allah jadikan kelebihan dalam bab-bab yang begini hanya dimiliki oleh Allah. Dan Nabi Isa AS berada di sana. Ulama membahaskan begitu kedudukannya dalam keadaan tidur. Okay? Hanya Allah yang mengetahui. Kalau kita kata dia terjaga tu kan, nak makan lah, nak apa, itu otak kita kan. Tapi dikatakan dia tidur. Itu perbahasan ulama lah dalam bab tu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi bab ini merupakan satu bab yang menarik, yang mana kita lihat perkara ini merupakan perkara yang beriman dengan kedudukan Allah buat apa yang dikehendakinya. Okey, termasuk lagi. Kemudian apa lagi mukjizat yang disebutkan sini? Kita habiskan mukjizat Nabi Isa yang banyak tu. Kalau nak tengok, kita buka surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran ayat yang ke-49. Dia ada beberapa perkara lagi, tapi kita habiskan melalui ayat ini. Nanti kita sambung terus kisah Nabi Isa AS. Muka surat 56 ayat 49. Bismillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ulang balik bacaan ni. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku khabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Okey, nampak? Apa lagi yang akhir tu? Dia boleh bagi tahu kita makan apa.
Ya, kita tak boleh kalau kita duduk dekat baru tahu dia ni makan budu lah, terpoyak lah kan. Pasal dah duduk dekat, berbau. Tapi dia boleh bagi tahu kamu makan apa dan kamu simpan apa di rumah tu. Macam tu sekali kan. Okey, ini kelebihan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Okey, ini mukjizat, tanda kebesaran kedudukannya di sisi Allah. Namun begitu bila ayat ni kita melihat ya diutuskan untuk Bani Israel, dia akan muncul di akhir zaman nanti ya sebagai nabi yang mengikut syariat Nabi Muhammad. Itulah pula. Walaupun dia ada syariat dia ya, namun dia muncul pada akhir zaman nanti dia mengikut syariat Nabi Muhammad. Bahkan pada waktu yang disebutkan dalam hadis tentang waktu solat yang yang diceritakan, solat subuh tu nanti waktu Imam Mahdi dan dia, maka mereka menolak dia dan dia tolak. Ya, sesungguhnya umat ini lebih aula untuk menjadi imam. Dan Rasulullah kata, bagaimana pendapat kamu bila tiba-tiba Nabi menjadi imam makmum kepada umat ini? Bakti keistimewaan umat ini. Kerana sifat para Nabi, dia tak boleh jadi makmum. Dia pemimpin kan? Itu pasal dalam cuma waktu sakitnya hari-hari kematian Rasulullah tu, yang dikatakan Rasulullah tolak Abu Bakar menjadi imam. Ya, ada perbahasan sedikit dalam bab tu. Cuma nak menceritakan para Nabi adalah dia mesti menjadi imam. Tetapi tiba-tiba pada umat Nabi Muhammad, Nabi Isa mengikut menjadi makmum pula. Ya, kelebihan. Okey. Baik, ini di antara perkara yang dikaitkan Nabi Isa. Jom kita teruskan ayat ini. Tetapi namun orang-orang kafir di kalangan mereka mengatakan hadza illa sihrun in hadza illa sihrun mubin. Ini tak lain melainkan sihir yang nyata. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi lelaki yang agung. Para nabi adalah mereka ahli syurga. Para nabi menyampaikan risalah seperti mana yang Allah arahkan. Okey, betul? Betul ke? Okey, kena set dalam minda. Allah wahyukan kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW dah sampaikan kepada kita seperti mana Allah nak. Kerana itu program Allah. Agama kita program Allah. Okay, dah kita terang banyak kali, tapi inputkan dalam minda kita, agama ini milik Allah. Hatta Rasulullah pun tak mampu untuk membicarakan melainkan dengan izin Allah. Ya. Yang kita bacakan ayat surah Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Jika Muhammad itu mengada-adakan apa yang kami tidak adakan, nescaya kami akan tangkap Muhammad dan kami bunuh Muhammad. Menunjukkan agama ini adalah agama Allah. Maka bila agama Allah Rasulullah sampaikan pada hari di Arafah ataupun di Mina, yang menjadi perbahasan tu, yang dikatakan bahawa ayat yang turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama aku telah sempurnakan agama ini kepada kamu. Agama dah sempurna belum? Dah settle. Ya, agama ini telah sempurna. Jangan cuba nak rosakkan dengan membagi pandangan ataupun nak tambah nak kurang. Jangan. Agama ini telah Allah sempurnakan waktu Rasulullah wafat. Berarti dah tak ada dah tambahan. Walaupun dikata mimpi bertemu dengan Rasulullah, ini kan pula yaqzah yang dikatakan bertemu Rasulullah secara hidup. Okey, gila. Okey. Baik, inilah mengisyaratkan bahawa kita berjalan di atas jalan yang betul-betul ada dalil. Tak ada dalil, tolak. Tak ada dalil, tolak. Namun begitu ya, Rasulullah pernah kena tuduh tak? Gila. Kan? Orang mulia kena kata gila, kan gila tu. Kan? Rasulullah pernah dihina sebagai ahli syair. Rasulullah pernah dihina sebagai berbagai kalimah-kalimah yang Rasulullah kena. Teruk tak? Sehingga mereka ambil najis binatang diletakkan di belakang Rasulullah waktu sujud. Kita tak kena. Ya, tapi orang kata kita tak. Kata tak? Tak ada, tak pernah kena kata. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka bersabar. Risalah ini memerlukan orang yang sabar. Ya. Allah sedang memberikan agama kepada kita dengan syurga. Sabar dan istiqamah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah dalam beragama. Kalau percaturan ini sengit, kita sedang membawa agama ini dengan cara yang betul menuju ke syurga. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam sabat, ya, tetap dalam syurga. Okey. Dan Nabi Isa pun pernah kata gila.
Semua Nabi pernah kata gila. Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama pun dikatakan gila. Sebab apa? Buat kapal di tengah-tengah padang pasir kan. Ya. Tetapi ingat ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya agak benda ni bila Rasul yang buat, bagi saya beriman je. Saya tak erti nak kata apa-apa. Cuma saya kata Rasul buat program wahyu, settle. Tetapi bila kita rasa tak puas hati kan, kita mula membuat andaian-andaian ala apa salahnya, atau rasa tak selesa. No. Dengan agama bukan tabiat begitu. Ya. Sayang, grup-grup Global Ikhwan tu kan betul akidah tu memang cantik, bulat-bulat cantik. Tapi dia punya taksub tu dia ke sana. Kalau dia taksub betul mengikut cara Rasulullah, memang hebat saya katakan. Ya, tapi bila dia dah ke sana tu, dia beriktikad yang berbagai-bagai, abuya lah, apalah, banyak pada abuya lah. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Okey. Nabi Isa pun dikatakan sihir, ya, orang yang sihir. Hatta yang kita kena faham elok-elok, sampai orang yang akan mengatakan kita ini mak dan ayah kita juga yang tak faham, dan juga kaum kerabat kita yang tak faham. Kalau Rasulullah, Abu Lahab tu pak saudara dia, pada hari dia dilahirkan tu, ya, diangkat baby Muhammad tu, bawa tawaf pusing Kaabah tu. Ni anak saudara aku Muhammad, diangkat dengan dua tangan dia. Pada hari dia istiharkan bahawa dia Rasul, dia laknatkan Abu Lahab laknatkan Rasulullah dengan dua tangan dia. Okey, kita dah terangkan. Ya, bila laknat bahasa orang Arab pada zaman tu, ini tanda laknat. Ya, ini tanda laknat. Bagi orang Pakistan, cuba tanya orang Pakistan, ini tanda apa? Tunjuk kat dia. Mau dia ketuk. Satu tangan, jangan buat dua. Dua tu teruk. Satu tangan maksudnya laknat ya, orang Pakistan. Kami tak buat lah. Jangan buat, tolong pam minyak ni. Tak nak. Siap. Marah dia, marah. Kan? Laknat. Kalau dua, laknat. Jadi itu pasal, kalau Abu Lahab tu buat macam tu, tak ada makna. Allah tak turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tetapi bila ada makna tu, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Pasal dia mencelakakan Rasulullah. Ya. Okey, baik. Tapi alhamdulillah, risalah ini akan berterusan, ya. Kerana taat kita kepada Allah. Kemudian Allah katakan, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Okey, dia Hawariyun yang dikatakan itu adalah pengikut Isa. Ya, pengikut Isa alaihissalam seramai 12 orang. Mereka ni amat setia kepada Nabi Isa, dan kita melihatkan sejarah mereka dibunuh. Ya, selepas Isa diangkat ke langit, maka dia dibunuh, dan ada yang diseksa dengan keadaan yang menggerunkan sebenarnya. Ya, kalau sampai ditarik, ya, kita nak apa kulit ni kan, ya, ditarik, dan kita menyaksikan apabila Rasulullah mengatakan, ya, pada sahabat-sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, kau orang adalah orang yang tergopoh gapah. Di kalangan umat yang terdahulu ada yang digergajikan, umat Nabi Isa kan, di antaranya, ya, kisah kanak-kanak ataupun Ashabul Ukhdud. Ada yang disikatkan dengan sikat besi. Ya, tak nampak kan? Ya, memang tak nampak. Kan kita tak nampak. Sikat aku sikat plastik tu, sikat tanduk kerbau, tu je lah. Tapi saya pun tak nampak macam mana sikat besi. Tiba-tiba tengok orang Afrika, afro punya rambut tu kan, dia tak pakai sikat tu. Dia pakai sikat mana? Macam tu. So, tarik rambut dia macam tu. Oh, rupanya. Ya, sikat tu dia buat macam tu, lalu dia letak pada badan tu, dia tarik. Apa yang keluar? Daging keluar. Ya. Kita tarik. Nama mereka tak berganjak walaupun sedikit. Ya, dahsyat ya. Kita tara sikat tu, apa penggaru tu pun sakit kan. Ini kan pula sikatnya macam tu. Ya, nanti belajar sampai luar negeri. Okey. Kita tengok alam sana, kelainan orang-orang yang luar sana. Baik. Jadi mereka ni, golongan Hawariyun ni, yang okey, kita tengok ayat ni ya. Wa id auhaitu, wahyu. Okey, di sini datang perbahasan ulama tentang wahyu. Wahyu terbagi kepada beberapa kalimah. Wahyu yang disebutkan untuk
nabi, maka itu wahyu yang kita faham, yang mengisyaratkan dia tu kenabian dan kerasulan. Tetapi wahyu yang disebutkan di belakang tu macam Hawariyun, okey, dan kita tengok dalam ayat yang lain diwahyukan kepada Ummu Musa satu, dan itu semua ilham. Okey, macam ayat ni dikatakan apa? Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa. Oleh kerana itu makna wahyu ada beberapa makna. Okey, dalam Al-Quran. Wahyu yang diberikan kepada Nabi, maka itu wahyu yang layak untuk para Nabi. Tetapi kalau diberikan kepada dalam bentuk ni, maka itu ilham. Ilham macam kita lah, ilham. Ya. Baik, di antaranya yang menunjukkan ayat tu wahyu yang ilham tu kerana wanita, ya, mak Nabi Musa tu perempuan. Maka bagaimana boleh menjadi Nabi? Okey. Cuba buka ayat muka surah Qasas. Muka surat 386. Juzuk ke-20, surah yang ke-27. 28, sorry. Okey. Kita tengok ayat yang ke-7. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami ilhamkan. Nampak, wa auhayna, wahyu tu kan. Tapi di sini disebut dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka letakkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang dari para rasul. Okey, itu mengisyaratkan bagaimana dia diprogramkan, diilhamkan supaya meletakkan Musa di dalam sungai Nil. Okey, sungai Nil je, kebiasaan sungai dia akan mengalir ke selatan, tetapi sungai Nil mengalir ke arah utara. Ya, saya pun tak sampai tempat Nabi Musa waktu duduk 2 tahun kat sana. Ya, sayang. Pasal dia nun di bawah sana. Ya, dia menarik, sungai Nil ada benda yang menarik. Okey, ala kulli hal. Baik. Kemudian kita cuba lihat, ini menunjukkan wahyu itu adalah ilham. Dan perkara yang agak menarik, ya. Kalau wahyu itu wahyu, maka Nabi Nuh, Mak Maryam itu apa dia? Nabi. Tetapi dia adalah ilham. Kemudian cuba buka surah An-Nahl ayat yang ke juzuk ke-14, surah yang ke-16. Muka surat 274. Ayat 68. Okey. Muka surat 274 ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Okey, wa auha, nampak auha, yakni diilhamkan. Bagaimana ilham pada lebah? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Okey, tetapi itulah ilham. Dia bukan wahyu pada lebah, jadi nabi pula dia. Ya. Okey. Okey, nampak? Jadi kalimah wahyu di sini ada
dua makna, satu wahyu Nabi dan satu wahyu untuk lebah. Tetapi ingat, apabila perkataan wahyu ini disebutkan kepada kita, ya, kepada kita, kena berhati-hati. Terutamanya kita berada di akhir zaman, kalimah wahyu tidak disebut seperti ilham, tetapi wahyu disebutkan seperti Nabi. Oleh kerana itu, ciri-ciri ajaran sesat, ya, yang telah ditulis oleh siapa, Muhammad Ikram tu, ya, yang menyatakan dia tak mengaku dirinya Nabi, tetapi dia katakan diwahyukan aku atau diilhamkan aku. Baik-baik, ya. Kalimah itu menunjukkan dia tak isytihar dirinya Nabi, tapi dalam senyap-senyap aku ni Nabi lah. Tu dia. Berbahaya, ya. Bukan orang Islam je, bahkan orang bukan Islam pun berkata begitu. Ya, yang disebutkan dalam buku apa tu? Yang Ikram tu, tulis Muhammad Ikram tu. Al-Muhim, yang paling penting dalam bab ini, berhati-hati kalimah. Walaupun dia tak mengaku dirinya Nabi, tetapi dia kata aku diwahyukan ataupun aku diilhamkan, dimimpikan untuk diamalkan terus. Secara automatik dia tu nak mengaku Nabi tapi takut. Ya, takut orang lari. Maka di situ berlaku. Telah kat teringat ni gerakan ajaran sesat yang terbaru yang tengah hangat lagi, ya, lepas Global Ikhwan muncul satu lagi ajaran sesat yang muncul di Perak, di Muallim, Slim River, Perak juga. Aduh, menyesal jadi orang Perak ke apa? Dia best jadi orang Kedah kan? Kedah. Pasal apa? Pasal Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Kan? Lepas tu apa? Besi-besi yang Zulkarnain buat dekat Gunung Jerai. Gunung Jerai dekat Kedah. Aduh, Kedah pula dapat nama. Itu belum lagi Khadijah orang mana? Orang Melayu kan? Dia tak letak Kedah. Oi. Apa lagi? Aduh. Orang Perak ni teruklah. Okey, kerana gerakan ini agak kuat juga, ya, tapi dia tak banyaklah seperti Global Ikhwan, tetapi mereka ada tempat mereka. Dan kita minta Jabatan Agama Islam Perak bertindaklah. Ya. Pasal dah ada bai'ah. Kita bila sebut bai'ah, kita dah, bagi kami yang belajar, bila sebut bai'ah kita dah tahu dah dia akan datang risiko yang lebih besar. Ya. Na'udzubillah min zalik. Okey, dan inilah yang disebutkan oleh Allah bahawa golongan Hawariyun ini, ya, mereka mengikut arahan Rasul, ya, arahan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka istihar bahawa mereka ini adalah orang yang beriman dengan apa yang telah ditetapkan. Dan kita sebagai, ya, umat Muhammad, bagi saya kita sambut seruan bahawa kita ini pengikut setia Rasulullah SAW, ya, dan kena latih beberapa perkara lah. Okey, kita lihat ayat yang berikutnya, habiskan sikit lagi. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Okey, menarik sekali. Di sinilah datang surah Al-Maidah, kalimah Maidah tu. Maidah adalah hidangan dari langit. Dan ini khusus permintaan oleh Hawariyun pada Nabi Allah Isa. Dan kita menyaksikan, ya, permintaan itu agak berat sebenarnya, tetapi Allah boleh buat. Namun, ialah oleh kerana kisah ini diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah melalui wahyu yang begini, ya, tetapi kita menyaksikan para sahabat tidak minta. Nampak kelainan, ya, kelainan umat Rasulullah ni, sahabat-sahabat Nabi lain, ya. Mereka tak minta pelik-pelik. Mereka beriman, ya. Para sahabat beriman. Kalau konsep yang begini macam ada was-was sedikit. Namun Allah pemudahkan kerana apa? Kerana permintaan ini Allah boleh buat dan dia mustajabkan apa yang mereka minta.
Namun kita tidak boleh. Kita ni tak dibenarkan minta. Ya Allah, turunlah Al-Ma'idah dari langit kan. Pum, jatuh. Habis atap-atap jatuh semua. Kan? Al-Ma'idah turun. Ya. Yang menarik, hidangan ini, apakah hidangan ini? Maka insyaAllah kita sambung pelajaran akan datang. Wallahu'alam bissawab. Okay, insyaAllah. Baik, Al-Ma'idah. Cuba tengok-tengok nanti Al-Ma'idah, apakah makanan yang dikaitkan dengan Al-Ma'idah ini nanti. Ya. Dan bila disebut hidangan ini bukan sembarangan, memang hidangan ya dari langit. Jadi insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.